Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah kali ini kita ke udara kembali dalam siaran rakaman Bicara Wara Mutiara Pulau Pinang. Jadi alhamdulillah hari ini kita sama-sama dengan seorang tokoh yang tidak asing lagi di Pulau Pinang, iaitu Tuan Pesuruhjaya PAS Negeri Pulau Pinang, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fauzi. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah hari ini kita bersama-sama dengan Fadhil Ustaz Fauzi dalam siri rakaman Bicara Wara Mutiara Pulau Pinang yang akan mengupaskan isu-isu berkenaan dengan politik, isu-isu berkaitan dengan kemasyarakatan dan sebagainya yang melibatkan rakyat negeri Pulau Pinang. Dan ini adalah program yang dibawakan oleh Lajnah Penerangan dan Media Baru PAS Pulau Pinang bagi kita berkongsi maklumat dan perkembangan isu-isu semasa yang berlaku di negeri Pulau Pinang khususnya. Jadi insya-Allah tanpa membuang masa lah, kita ingin mendengar beberapa pandangan daripada Tuan Pesuruhjaya sendiri. Bagaimana kita tahu bahawa PAS ni sebuah parti Islam yang membawa suara Islam. Jadi bagaimana Ustaz melihat dalam situasi kita di Pulau Pinang yang kita tengok peratus penduduk yang bukan Islam yang agak tinggi, lebih kurang 40% lebih, dan kita membawa mesej Islam. Jadi bagaimanakah Ustaz melihat relevankah PAS ni bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain dalam pentadbiran kerajaan negeri Pulau Pinang untuk masa akan datang? Apa pandangan Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kasihi saudara moderator IR Rafai selaku Ketua Penerangan PAS Negeri Pulau Pinang, penonton yang saya kasih sekalian. Jadi alhamdulillah kita bersama-sama dalam Bicara Wara pada kali ini. Soalan yang ditujukan kepada saya ini berkenaan dengan relevan ataupun tidak, iaitulah penyertaan PAS dalam pentadbiran negeri Pulau Pinang. Pertama sekali, sebelum daripada kita menjawab persoalan ini, suka untuk saya sebut ialah PAS negeri Pulau Pinang ini sudah tentulah senada dan selari dengan di peringkat pusat, iaitu dalam kerajaan Perikatan Nasional. Ya. Maka sudah tentulah tindakan yang dilakukan, sama ada tindakan politik maupun apa jua yang dilaksanakan di peringkat negeri Pulau Pinang ini sudah tentu senada dan selari dengan apa yang dilaksanakan di peringkat pusat ataupun di peringkat persekutuan ataupun kerajaan pusat. Jadi penyertaan PAS dalam kerajaan negeri Pulau Pinang ini sebenarnya bukanlah perkara yang baru. Dulu kita bersama-sama dengan rakan-rakan dalam kerajaan Pakatan Rakyat. Pakatan Rakyat. Kalau dengan DAP sekalipun, kita satu ketika dahulu dalam Pakatan Rakyat, kita sudah pun mempunyai sumbangan dan penyertaan pada ketika itu. Walaupun seorang adun, Ustaz Sulaiman, Muhammad Ustaz Sulaiman dahulu pernah menjadi yang dipertuangkan oleh agama Islam di Pulau Pinang. Jika dahulu pernah dia dengan ahli PAS
menjadi ahli majlis. Sama ada majlis pada ketika itu ialah Majlis Pembandaran Pulau Pinang. Ya. Sekarang ni Majlis Bandaraya. Dulu Majlis Pembandaran Pulau Pinang. Dulu Saudara Zuri pernah jadi. Ya. Saudara Yaakob pernah jadi. Tuan Haji Abdul Halim pernah jadi. Al-Fadhilah Cikgu Hasnah pernah jadi ahli majlis Pembandaran. Dan di sebelah seberang ini pun Al-Fadhilah Tuan Haji Jamil Abdul Rahman pernah menjadi ahli majlis Pembandaran Seberang Perai. Ya. Dan juga ada beberapa orang lagi, Tuan Haji Umar Hasan pernah menjadi ahli majlis Perbandaran Seberang Perai ini. Ini maknanya sumbangan. Begitu juga dalam penglibatan Jawatankuasa Kemajuan Kampung. Yang pada ketika itu ialah seramai 1,000 orang. 1,000 orang. 1,000 orang yang menjadi ahli Jawatankuasa Kemajuan Kampung ataupun kemajuan komuniti pada ketika itu. Jadi ini maknanya peranan yang besar, sumbangan yang besar yang disumbangkan pada ketika itu, ketika mana dalam kerajaan Pakatan Rakyat. Itu kan dalam kerajaan yang orang kata apa, diterajui ataupun diketuai oleh DAP. Ya. Ini kan pula kalau kerajaan yang maknanya yang sama di antara kerajaan Perikatan Nasional di peringkat pusat. Begitu juga kalau sekiranya Allah Ta'ala izinkan dalam pilihan raya ke-15 yang akan datang ini, PAS bersama-sama dengan rakan dapat menawan negeri Pulau Pinang ini, maka sudah tentu dia akan memberikan satu peluang yang lebih besar kepada PAS untuk berperanan di negeri Pulau Pinang ini. Sudah tentulah penyertaan ataupun sumbangan PAS dengan lebih Pulau Pinang, di negeri Pulau Pinang ini akan lebih besar lagi. Kita dalam objektif yang sama bersama dengan rakan-rakan kita, iaitu dalam perpaduan ummah. Perpaduan ummah ini kita kena lihat, ummatul da'wah, ummatul ijabah. Ummatul da'wah maknanya non muslim. Kemudian ada ummatul ijabah, iaitulah muslim. Iaitulah ummah yang kita nak bentuk di sini sesuai dengan landscape politik di Pulau Pinang, iaitulah yang bermasyarakat majmuk. Masih dalam amalan lingkungan dalam ummah. Ummatul da'wah dan juga ummatul ijabah. Jadi kita harapkan maknanya kita dapat membina kerajaan negeri Pulau Pinang ni dengan lebih baiknya berbanding dengan kerajaan yang ada sekarang ini, bersama dengan iaitulah seluruh masyarakat, rakan-rakan politik yang boleh bersama dengan kita, insya-Allah. Allah SWT, jika Allah SWT kurniakan kemenangan dalam pilihan raya ke-15 nanti, insya-Allah sumbangan PAS boleh akan lebih orang kata apa, akan lebih maksima, akan lebih orang kata apa, sumbangan yang lebih boleh diberikan berbanding dengan satu ketika dahulu kita bersama dengan dalam kerajaan Pakatan Rakyat. Kalau dalam kerajaan Pakatan Rakyat pun kita sudah boleh memberi sumbangan patah dalam kerajaan perpaduan ummah yang apa nama yang kita nak bina, dan juga negara Malaysia dan juga negeri Pulau Pinang yang kita nak bina dengan lebih baik ini, sudah tentulah akan boleh menerima sumbangan yang lebih daripada apa sini Pulau Pinang. Okey. Nampak logik di situ kan. Sebab orang tertanya-tanya boleh ke PAS ni kan. Jadi nampak penjelasan ustaz tu begitu kata apa, boleh relevan lah, realistik. Realistik kita kan? Bukan bombastik lah. Yang pastinya kita bukan bombastik. Kita realistik. Realistik. Dan kita pernah pun terlibat sama sebelum ni, pernah membuktikannya. Jadi insya-Allah dia memberi keyakinan rakyat kepada parti PAS itu sendiri, insya-Allah. Jadi soalan kedua ustaz. Ya. Sepanjang tempoh beberapa bulan ni kita tengok berlaku perubahan tampuk pemerintahan yang lebih baik di peringkat pusat, dan tempoh beberapa bulan ni PAS lah bersama-sama dengan kerajaan pusat kan. Jadi berbalik kepada kita di Pulau Pinang, apakah peranan yang sedang kita buat dalam kedudukan kita yang menang di peringkat mentadbir di peringkat pusat, kemudian kita di Pulau Pinang ni macam mana kita peranan yang sedang kita mainkan di sini? Mungkin Ustaz boleh kongsi. Kita yang berada di Pulau Pinang ini, di mana Pulau Pinang ini adalah negeri dalam konteks kerajaan pusat ni, negeri yang menjadi pembangkang lah. Ya. Menjadi pembangkang. Ya. Maka sudah tentulah dalam konteks negeri Pulau Pinang ini akan ada, iaitulah wakil-wakil daripada kerajaan pusat yang berada di negeri Pulau Pinang ini. Contohnya ialah dalam
ICU di dalam majlis pembangunan Bumiputera. Maka PAS mempunyai wakil di dalam ICU dan juga majlis pembangunan Bumiputera ni, di mana Adun Pendaga Al-Fadhil Ustaz yang berhormat Ustaz Muhammad Yusni Mapiah ni. Beliau salah seorang daripada ahli ICU, dan juga saya sebagai Suruhjaya yang mewakili PAS dengan perhubungan di Pulau Pinang ini juga maknanya menganggotai ICU di bawah Datuk Seri Rizal Marikan, dan Majlis Pembangunan Bumiputera. Begitu juga Cik Yusni juga menjadi salah seorang daripada pengurusi Jawatankuasa Fokus untuk pendidikan dan juga pembangunan TVET. Jadi beliau Adun dan juga saya sebagai Suruhjaya juga menjadi ahli majlis pembangunan Bumiputera yang diterajui oleh Yang Berhormat Datuk Syahabudin Yahya. Jadi ini peranan yang kita berikan. Begitu juga dengan ahli-ahli kita yang terlibat dalam Perda. Ustaz Al-Fadhil Ustaz Yusni juga maknanya sebagai ahli lembaga Perda, dan juga ada di tempat-tempat yang lain yang yang sedang dalam proses, iaitulah untuk kita memberikan khidmat menerusi iaitulah kewujudan kerajaan Persekutuan Perikatan Nasional untuk mana rakyat di negeri Pulau Pinang. Itu berikat sumbangan di peringkat pimpinan. Saya ingat di peringkat level pimpinan bawah pun juga ada di sana peluang-peluang yang ada sedang maknanya sedang proses oleh kerana COVID dan juga sekarang ini baru saja melepasi pilihan raya di negeri Sabah. Banyak perkara yang masih lagi tergantung, dan juga dalam suasana politik yang kita lihat tak tahulah sama ada hari Selasa yang orang tunggu ni sama ada satu perkara yang benar-benar jadi ataupun sebaliknya. Apa itu dia punya hal lah. Dia punya hal. Jadi di sana kita nampak peluang-peluang yang dibuka kepada PAS Pulau Pinang untuk kita menyumbang kepada rakyat lah. Alhamdulillah, insya-Allah. Jadi seterusnya Ustaz, bagaimana kita tengok banyak isu yang menarik yang berlaku di Pulau Pinang sejak beberapa tempoh ni, khususnya yang berkaitan dengan pencemaran melibatkan rakyat. Jadi bagaimana Ustaz melihat peranan yang telah dimainkan oleh PAS dalam menangani isu ini? Isu yang berlaku di Pulau Pinang ni memang banyak, kan? Tapi khususnya dalam isu pencemaran ni, pencemaran sungai lah. Pencemaran sungai. Iaitulah satu sungai yang hangat diperkatakan di akhbar. Itu juga dengan memorandum yang telah diserahkan oleh Dewan Pemuda, oleh PAS kawasan Tasik Logo bersama dengan masyarakat penduduk setempat, Kampung Tok Bedu, kepada Jabatan Alam Sekitar, dan juga mana hubungan kita dengan menerusi iaitulah Jabatan Alam Sekitar dan Air ni, Kementerian Kasar yang diterajui oleh Yang Berhormat Datuk Seri Ibrahim Tuaman ini, yang mana kita telah pun menyerahkan memorandum kepada Setpol, Datuk Siasat Politik, kepada Datuk Dr. Zuhdi Marzuki yang telah turun sendiri melihat Sungai Kereh atau Sungai Kereh di Kampung Tok Bedu, yang aliran dia mari daripada Kampung Selamat. Kan nama Kampung Selamat, tetapi ayak dia tak selamat. Ayak dia tak selamat. Kerana apa? Kerana berlaku pencemaran. Berlaku pencemaran. Jadi tahap pencemaran yang berlaku ini mendatangkan musibah ataupun banyak kerugian yang dialami oleh penduduk, terutamanya ialah penduduk yang berdekatan dengan sungai itu, yang berkepentingan dengan sungai tersebut. Dan air sungai yang dialirkan masuk ke dalam bendang adalah sawah padi ini. Sawah padi pokok naik hijau tapi buah tak keluar. Inilah yang saya sebutkan sebagai satu kerugian. Isu yang kita mainkan betapa makna petani
yang rugi. Usaha mereka tidak kurang sedikit, keringat mereka tidak kurang, sudah dicurahkan dengan tujuan untuk mencari rezeki dan juga dengan tujuan iaitulah untuk menyediakan orang kata apa, keperluan makanan kepada masyarakat, melalui orang kata apa, sawah padi bendang yang mereka usahakan. Tapi malangnya ialah air sungai tersebut yang tercemar yang menyebabkan orang kata apa, sawah padi ataupun bendang itu mengeluarkan pokok yang masya-Allah, pokok besar elok. Daun menghijau tapi buah tak keluar. Tak ada buah. Takkanlah kita nak buat bendang ni untuk tujuan daun, pokok padi. Tujuan kita buat bendang sawah padi ni ialah untuk padi, untuk menghasilkan padi. Kan? Ini satu bentuk kerugian. Yang keduanya adalah nelayan ikan air tawar yang terjejas. Di mana tangkapan mereka merosot disebabkan oleh kerana benih ikan, udang, galah sudah pupus disebabkan oleh kerana adanya virus hasil daripada pencemaran sungai Kereh ini. Dan jadi terjejas. Bila dalam saya turun itu ada petani yang tunjuk kaki dia naik bintik-bintik merah, kemudian ada kudi-kudi disebabkan oleh kerana air itu. Petani kita kata, ustaz, dia cabar, dia kata siapa yang berani sangat turun, dia kata lah sungai tu. Turun sungai tu. Katai, air sungai je katai, menunjukkan pencemaran yang satu tahap yang cukup tinggi. Dan aliran air tersebut masuk ke sungai melalui satu taman rekreasi. Saya lupa taman rekreasi apa, Sungai Bongkok ke apa. Yang saya dimaklumkan rekreasi sungai ini yang sepatutnya rekreasi ini dapat manfaat ataupun dapat orang kata menarik pelancong tersebut untuk melihat orang kata apa, burung. Dikatakan situ tempat burung mendarat. Dan juga sungai tersebut boleh maknanya pergi sampai ke Sungai Perai, sampai sungai-sungai dua untuk kita melihat maknanya kecantikan pemandangan. Tapi sungai tersebut dialirkan oleh najis babi. Yang pastinya orang kata penduduk dan rakyat Pulau Pinang ni rugi, tapi yang pasti untung ialah tokai babi. Kan? Jadi rugi, rakyat rugi. Kemudian dari kalau kita lihat dari sudut orang kata apa, sungai membekalkan air ini satu air yang bersih kepada rakyat negeri Pulau Pinang. Sepatutnya PBA boleh sedut air itu untuk dimanfaatkan. Dibuat orang kata apa, proses untuk menyediakan bekal air mentah kepada rakyat Pulau Pinang ataupun kawasan persekitaran. Tapi tak boleh. Kita lihat bagaimana orang kata apa, baru-baru ini dalam di kunjungan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang Chok Yao berjumpa dengan Menteri Kasar, dan akhirnya Menteri Kasar pun maknanya bertindak dengan orang kata apa, meluluskan satu peruntukan pembesaran empangan Mengkuang ataupun kita dok panggil Mengkuang Dam di sana penanti itu, iaitu dengan tujuan iaitu untuk maknanya orang kata apa, menakung air dengan lebih banyak. Dan di mana keadaan hari ini empangan Teluk Bahang, empangan air hitam, di mana paras takungan air ini pada tahap yang cukup kritikal. Walaupun tak sampai peringkat terjejas lagi, tetapi untuk jangka masa yang akan panjang pasti akan terjejas. Kerana apa? Kerana pembinaan rumah, pembukaan taman-taman baru, contohnya macam yang akan berlaku di Kepala Batas dalam saya difahamkan dalam lingkungan 50,000 unit rumah, 50,000 unit rumah yang akan dibangunkan di sana. So tentulah mana air ini yang akan dibekalkan di sana juga akan maknanya air bersih mana perlu dibekalkan di sana. Begitu juga dengan perindustrian dibuka di kawasan Batu Kawan dan sebagainya. Ada taman baru, ada pertambahan rumah-rumah baru ini yang memerlukan kepada kebekalan air. Maka sudah tentu maknanya air, punca air ini sangat penting bagi kita. Sebab itu kerajaan nak buka satu lagi orang kata apa, tempat katakan di mana saya berterupa di satu tempat, iaitu untuk membina satu lagi saluran air untuk daripada air Sungai Muda untuk dialirkan. Kemudiannya daripada Kedah. Dan juga maknanya daripada kerajaan Basra juga untuk memohon kepada Sungai Kerian di Perak. Menunjukkan bahawa bekalan air kita untuk jangka masa yang akan datang
boleh maknanya mencapai ke tahap kritikal kalau sekiranya kita tidak mengusahakan sesuatu alternatif yang lain. Jadi dalam keadaan ini sungai pencemaran, sungai menyebabkan maknanya untuk tanaman pun menjadi masalah, untuk nelayan air tawar pun menjadi masalah, untuk rekreasi sudah tentulah orang dengar najis babi ini orang tak siapa nak pergi. Kan? Kemudiannya pula untuk air bekalan air tawar pun bermasalah. Maka untuk ternakan begitu juga untuk maknanya kegunaan pengaliran juga maknanya akan terjejas. Jadi sebab tu pencemaran sungai ini sepatutnya kita kena sedar, kan, kita mestilah orang kata apa mencari jalan keluar, solusi, pelibatan kerajaan negeri secara jujurnya perlu untuk maknanya menangani isu ini dengan tidak hanyalah orang kata apa memberikan hak kepada kepada peternak babi saja, tetapi kepada penduduk kampung yang sudah pun menderita selama 40 tahun hasil daripada pencemaran Sungai Keres. Ya. Mungkin orang tertanya-tanya, Ustaz, kerajaan pusat, apa peranan kerajaan pusat dalam hal ini? Kenapa diletakkan kepada kerajaan negeri semata-mata, ataupun di sana ada perbezaan bidang kuasa tertentu? Yalah, bidang kuasa, dia ada bidang kuasa di bawah veteriner, mempunyai bidang kuasa tertentu. Di bawah mana KASA, Jabatan Pengaliran Saliran dan Air ini di bawah KASA. Kan? Bidang kuasa dia berkaitan dengan saliran je. Saliran sahaja. Dengan air saja. Masuk dan dia bidang sungai saja. Dia boleh compound ataupun dia boleh mengambil tindakan dengan cara minimal. Yang tidak mana sebenarnya memberikan, tapi apa yang boleh diusahakan ialah kita minta semua pihak berwajib, sama ada KASA dengan bidang sungainya, veteriner dalam bidang peternakannya, begitu juga dengan kerajaan negeri iaitu dalam bidang tanah mengeluarkan lesen PBT, mengeluarkan lesen kepada peternak babi ini juga mana memainkan peranan. Jika sekiranya semua pihak memainkan peranan, kan, insya-Allah musibah ataupun masalah yang berlarutan selama 40 tahun ini dapat diselesaikan dengan baik. Jadi Ustaz sebut tentang sumber bekalan air mentah, air bersih. Mungkin di masa akan datang ada masalah pula bila di sana perancangan untuk membuat 3 pulau yang akan tambah lagi berapa penduduk. Dalam sekitar 400,000 orang. 400,000 orang dalam 3 pulau. Kan, itu. Jadi itulah saya sebutkan tadi, kalau dalam taman-taman ataupun projek-projek baru yang diwujudkan pun kita sudah pun terpaksa maknanya memohon untuk memperluaskan Pangan Mengkuang, membuka saluran bau daripada Sungai Muda, dan juga kita nak mencari alternatif yang lain. Ini kan pula kalau 400,000 orang penduduk, berapa banyak air yang kita nak gunakan, kan? Sudah tentulah maknanya dia akan menjejaskan lagi untuk tempoh masa yang akan datang. Takkan nak proses air laut kot untuk maknanya orang pulau ni, kan? Sebab tu tak wajar. Maknanya setiap implikasi yang akan timbul yang bukan yang sudah tentu akan maknanya merugikan ataupun yang akan membebankan kepada rakyat negeri Pulau Pinang tanpa mengira bangsa, tanpa mengira kaum. Semua rakyat yang ada di Pulau Pinang ni akan mengalaminya. Dan kita lihat contoh dia. Contoh tu 3 pulau tak jadi lagi. Tapi sekarang ni bagaimana kesan yang berlaku kepada penduduk di Tanjung Tok Kong dalam isu Tanjung Pinang 1 pada zaman BN hari ini. Dari sudut nelayan yang mengalami kerugian. Tambahkan projek bangunan Tanjung Pinang 1 zaman BN. Kemudian zaman Pakatan Pakatan Rakyat kemudian Pakatan Harapan ini, iaitu Tanjung Pinang 2. Tanjung Pinang 2 ni tersangkut dengan isu skandal terowong, di mana berlaku land swapping yang diberikan kepada pemaju, iaitu untuk menambak dan membangunkan Tanjung Pinang 2. Kan? Jadi hari ini dengan tambakan tersebut, walaupun tersangkut dengan SPRM dalam isu skandal terowong itu, kan? Tetapi yang pastinya ialah nelayan pantai ini mereka
mengalami kerugian, menanggung kerugian, di mana mereka mendapat pampasan seorang satu keluarga nelayan ini mendapat 15,000. 15,000. Tetapi mereka tidak dapat dah untuk nak nak menjana pendapatan. Kalau dulu lah nelayan Tanjung Tok Kong ni memang masyhur lah udangnya. Sehari ni boleh dapat dalam 1,000 ke 3,000 ringgit. Turun untuk memukat udang ni. Tetapi hari ini kawasan itu musnah. Musnah. Kan? Ekosistem itu yang sudah ditambah yang menyebabkan nelayan pantai di Tanjung Tok Kong ni kalau mereka nak memukat, mereka terpaksa kena pergi halau ke Teluk Bahang sana. Terpaksa kena maknanya bersama-sama dengan nelayan, berebut dengan nelayan Teluk Bahang yang berada di sana, nak menghala ke Kuala Muda, menghala ke Yan sana untuk adanya mereka memukat udang. Jadi persekitaran ataupun laut yang ada di kawasan itu telah musnah. Yang menyebabkan makna kerugian yang ditanggung dari kepada nelayan yang mencari rezeki, begitu juga dengan bekalan ikan segar dan juga hasil tangkapan laut yang segar ini kepada rakyat negeri Pulau Pinang sendiri. Kan? Kata ke mana? Itu pun kira-kira kalau maknanya dalam menguruskan projek Tanjung Pinang 2 ini juga sama ada PTMP yang ada dalamnya terowong bawah laut ini, pemimpin DAP ini jujur, mereka betul-betul maknanya untuk buat ni untuk kemaslahatan masyarakat, menyelesaikan kesesakan trafik, sudah tentulah tak timbulnya isu skandal yang sedang ini ada di daerah swasta. Tak mahulah kerana dengan lebih panjang lagi, tetapi ini isunya maknanya yang sedang maknanya dibicarakan di mahkamah dalam isu skandal terowong ini. Jadi ini belum lagi 3 pulau ni yang sedikit ini pun sudah maknanya mempunyai contoh kepada kita bagaimana kerugian yang terpaksa ditanggung oleh kerajaan negeri Pulau Pinang. Laut yang sudah musnah, ekosistem yang sudah musnah, tempat pembiakan udang ikan ni sudah musnah. Habis. Kan? Projek tak dapat diteruskan lagi. Disebabkan oleh kerana apa? Ada kaitan dengan skandal. Jadi inilah yang kita bimbang dia akan berlaku dengan lebih buruk lagi andai kata 3 pulau ni ditambah. Sebab itulah bagi kita 3 pulau ini kita sekali-kali tidak akan orang kata apa bersetuju untuk mana penambakan 3 pulau di selatan Pulau Pinang, PSR di selatan Pulau Pinang ini. Implikasinya sangat besar. Ni yang kita duk lihat lagi, yang kita sedang saksikan. Kalau dulu orang kata Padang Kota Baru, banyak orang tanya tang mana geni drive ni. Orang dah terpinga-pinga, orang tak apa ni. Kalau kata Padang Kota Baru dekat tempat seafood yang nampak ketam besar tu, itulah dia tempat tambak yang digambarkan Tanjung Pinang 2. Pergi tengok hari ni tambak habis. Ditambakkan habis, kambus habis kawasan-kawasan itu yang menyebabkan nelayan di situ pastinya mengalami kerugian. Begitu juga dengan iaitulah masyarakat di situ orang kata apa terjejas bekalan ikan segar kepada mereka. Ada perkembangan terbaru tak tentang tambakan 3 pulau? Tambakan 3 pulau ini bagaimana kita melihat kenyataan yang telah dikeluarkan dahulu oleh Menteri Kasar Datuk Seri Prabowo Tuan Man yang menyatakan Pulau Pinang terpaksa kena patuhi dulu, kena dapatkan syarat 72 syarat yang telah dikemukakan oleh EIA ataupun Jabatan Alam Sekitar ini, iaitulah kena dapat 70 syarat baru boleh buat. Tak mungkin untuk dapat 70 syarat. Sebab tu kita gesahkan batal saja. Kalau kita lihat kepada syarat-syarat itu, pasti akan berlaku pelanggaran. Apa yang telah berlaku di sebelah Geni Gerai, apa yang telah berlaku di sebelah, sepatutnya menjadi pengajaran kepada kita bahawa 72 syarat itu sebenarnya tidak mampu dipenuhi. Melainkan mereka orang kata mengintai kepada kelompongan ataupun orang sebut sebagai loophole untuk mana membolehkan mereka orang kata apa melaksanakan juga penambakan ini, dan akhirnya yang akan mendatangkan musibah yang bukan kepada kita, kepada generasi yang akan datang, kepada semua masyarakat tanpa mengira bangsa yang berada di Pulau Pinang.
banyak implikasi yang makna yang akan terpaksa. menanggung akibat pada masa yang akan datang. Okay. Baik. Bila bicarakan tentang isu tu memang banyaklah isu yang kita nak kongsikan dengan rakyat kan. Iyalah. Mungkin kita tak bicarakan di sinilah. Ya. Jadi Itu belum lagi kalau kita bincang tentang bagaimana contohnya kata kerajaan telah pun membuat pameran kepada rakyat, memberikan satu tempoh pameran berkenaan dengan PTMP dah buat dah. Dah buat. Kita nak sebut di sini pameran tersebut yang yang dipamerkan itu ialah perkara-perkara yang berkaitan dengan akta perjanjian. Dalam bahasanya juga adalah bahasa undang-undang. Bahasa undang-undang. Yang tak mampu disemak oleh kebanyakan rakyat biasa ni. Kan? Yang perlu yang orang yang menyemak daripada kalangan lawyer dan sebagainya pun mengambil masa yang panjang. Ini kan pula rakyat orang kampung biasa nak semak orang kata perjanjian yang tebal ni, dalam masa yang singkat, bagaimana nak orang kata nak memahaminya, kemudiannya nak melihat dari sudut ni banyak perkara yang orang kata yang saya sebutkan sebagai satu manipulasi lah. Satu manipulasi kepada rakyat Pulau Pinang. Sepatutnya mestilah maknanya yang melihat dipanggil satu kumpulan pakar yang bebas daripada rakyat, yang maknanya daripada pelbagai agensi, daripada pelbagai parti, daripada pelbagai yang mewakili masyarakat, yang mewakili NGO, untuk menyemak terlebih dahulu, dan masa perlu diberikan untuk mana mereka memberi komen kepada peminat. Tapi ini tidak. Mereka maknanya membuat pameran dalam masa tertentu kan, dan habis tempoh tu habis dah maknanya tak ada lagi peluang dah habis dah bagi peluang dah. Ini satu perkara yang boleh dipertikaikan dari sudut orang kata kejujuran kerajaan negeri dalam orang kata nak membawa pembangunan kepada negeri Pulau Pinang. Okey, baik Ustaz. Kita pergi ke isu lain pula. Ya. Tentang bagaimana PAS Pulau Pinang tu sendiri. Bagaimana Ustaz boleh berkongsikan dengan rakyat kekuatan yang ada pada PAS Pulau Pinang yang boleh memberi keyakinan kepada rakyat untuk PRU ke-15 ni, yang bersedia untuk menuju kepimpinan Pulau Pinang bersama-sama dengan Perikatan Nasional ataupun Muafakat Nasional. Bagaimana Ustaz boleh kongsikan? Baik, kemampuan PAS Negeri Pulau Pinang ini pertama sekali ialah kita nak mengajak rakyat untuk melihat bagaimana kemampuan PAS untuk bertanding dalam Pilihan Raya ke-14 yang lalu. Sebanyak 21 DUN kita bertanding. Ini bermakna kita mempunyai jentera. Bila kita bertanding maknanya kita mempunyai jentera. Kita mempunyai kemampuan dari sudut maknanya mengemukakan calon-calon yang berwibawa, begitu juga maknanya jentera dan juga kemampuan untuk mana kita masuk dalam pilihan raya. Masa tu kita bersendiri. Jadi kita bersendiri dan kita bersedia. Sudah tentulah maknanya dalam kita bersama-sama dengan rakan dengan dalam Perikatan Nasional dan juga dalam Muafakat Nasional ini, sudah tentulah maknanya kita kita mempunyai lebih kuat. Kita mempunyai sokongan daripada rakan-rakan, dan juga begitu juga kita juga boleh memberikan sokongan kepada rakan-rakan kita yang bertanding dalam pilihan raya 15 nanti. Sudah tidak berbangkitlah soal maknanya kemampuan kita mampu ataupun tidak. InsyaAllah maknanya kita bukan nak cakap besar lah, tapi kita mempunyai kemampuan, dan insyaAllah tang mana sahaja yang akan diputuskan oleh kepimpinan parti untuk kita bertanding, insyaAllah kita akan bertanding bersama-sama dengan rakan untuk mana insyaAllah kita mempunyai hala tuju ataupun objektif, iaitu membina negara untuk kita memperbaiki negara ini dan menyelamatkan negara ini, dan juga membina masa depan negara dengan lebih baik, iaitu dengan masyarakat yang yang berbilang bangsa mengikut landscape Pulau Pinang ini. InsyaAllah kita akan mencorakkan
kerajaan negeri Pulau Pinang yang lebih baik bersama-sama dengan rakan kita dalam mufakat dan juga Perikatan Nasional. Jadi soal kemampuan itu insya-Allah kita katakan insya-Allah kita maknanya berupaya untuk kalaulah 21 dun kita mampu, maka yang lebih sedikit daripada itu insya-Allah kita akan mampu untuk berhadapan dalam pilihan yang akan datang itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi sebagai mungkin penutup lah Ustaz, ada apa yang Ustaz nak sampaikan kepada rakyat negeri Pulau Pinang? Sebagai penutupnya ialah saya suka untuk saya mengajak kepada rakyat di Pulau Pinang untuk memberikan sokongan yang tidak berbelah bahagi kepada Perikatan Nasional dan juga Muafakat Nasional untuk menerajui negeri Pulau Pinang ini, insya-Allah. Jadi PAS insya-Allah bersedia, dan begitu juga kita dengan bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain bersedia, iaitu untuk kita mengambil alih negeri Pulau Pinang ini, dan juga terus dari para penonton bolehlah melihat sendiri bagaimana perkembangan di Pulau Pinang ini, bagaimana pendapatan di Pulau Pinang ini. Hanyalah kalaulah sekadar menjual tanah, pendapatan gitu kita melalui dengan jual tanah, lama kelamaan ni habis tergadai. Habis tergadai. Sebab itu kita melihat maknanya perkara ini perlu diperbetulkan segera. Kalau aset yang kita ada, kita duk gadai, kita duk jual, maka lama kelamaan nanti habislah. Maka rakyat sendiri akan merana esok ni. Tidak orang kata apa, tanah-tanah milik kerajaan negeri ini akan tergadai. Yang pastinya yang menguntungkan ialah orang-orang yang mengambil kesempatan hasil daripada penjualan ini dan juga aset-aset ini yang dipindah milik. Sudah tentulah mereka orang kata apa mempunyai niat yang tidak menguntungkan, dan pastinya ialah kita melihat bagaimana perjalanan kerajaan negeri Pulau Pinang ini, kerajaan yang tidak jujur untuk rakyat, menggunakan rakyat, tapi sebaliknya bukan untuk rakyat, sebaliknya mereka melaksanakan pentadbiran negeri Pulau Pinang ini hanyalah untuk faedah atau kepentingan ataupun punya agenda-agenda yang tertentu sahaja. Yang perlu bagi kita masyarakat yang berbilang bangsa, masyarakat orang Melayu, masyarakat Tionghoa, orang India, semua kita kena bersatu untuk kita buat pembetulan ini, supaya kita kembali kepada objektif, iaitu untuk membina masa depan negeri Pulau Pinang yang lebih gemilang, insya-Allah. Sekali itu saja yang saya dapat sampaikan. Kalau ada salah dan silap, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kami Lajnah Penerangan dan Media Baru Negeri Pulau Pinang, PAS Pulau Pinang mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fauzi Yusof, Pesuruhjaya PAS Negeri Pulau Pinang, atas kerana dapat meluangkan masa untuk bersama-sama kita dalam menjayakan program Bicara Wara Mutiara kali ini, yang insya-Allah dari masa ke semasa kita akan adakan dengan membawakan tokoh-tokoh PAS Pulau Pinang untuk mengupas isu-isu semasa, mengupas mungkin akan datang kita boleh aturkan perkara-perkara yang berbentuk ilmiah, bedah buku dan sebagainya untuk kita kongsikan dengan masyarakat, insya-Allah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Fadil Ustaz Muhammad Fauzi dan kepada penonton sekalian yang sudi menonton rancangan ini. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.